Okay, untuk chapter baru ni, chapter 5, measure of dispersion ni adalah samalah kesinambungan daripada chapter 4 yang sebelum ni. Kalau chapter 4 sebelum ni kita lebih menekankan dari segi untuk dapatkan nilai mean, median, mode bagi group dan juga ungroup data. Tapi kalau untuk measure of dispersion ni, dia lebih kepada untuk dapatkan nilai bagi sample ataupun population variance and standard deviation. Okay, mana dia sambung daripada untuk nilai mean. Sebabnya bila statistik ni dia sebenarnya sangat berkait rapatlah dengan daripada nilai mean, standard deviation dan variance. Okay, sebab daripada nilai mean, standard deviation dan variance ni sebenarnya boleh bantu researcher untuk dapatkan keputusan. Jadi sebenarnya sangat melibatkan untuk chapter akhir nantilah iaitu untuk hypothesis testing. Sebab untuk mean ni dia ada formula dia lah. Mean kena bahagi dengan standard deviation. Okay, barulah kita akan dapat nilai bagi significant level untuk hypothesis testing nanti. Okay, jadi untuk measure of dispersion ni, okay, learning outcome ni kita akan belajar dari segi concept of variability. Okay, maksud variability ni adalah tentang faktor boleh ubah. Kalau kita buat kajian tentang job performance, mestilah kita ada beberapa boleh ubah ataupun faktor yang boleh dijadikan faktor yang relevan untuk mengukur job performance tersebut. Kalau kita buat kajian tentang student achievement, DV, okay, kita nak tahu faktor penentunya apa. Faktor penentu bagi student achievement tu mungkin boleh rujuk dari segi pengajaran online class ke, dari segi keselesaan environment, komitmen, ataupun jadual kelas dan sebagainya lah. Yang kita boleh rasakan faktor tu memang sesuai untuk mengukur student achievement. Okay, itu adalah dari segi konsep of variability. Tapi untuk kita tentukan variable itu mestilah berdasarkan daripada literature review, berdasarkan daripada kupasan ataupun observation, pengalaman daripada sebelum ni lah. Bukannya kita saja-saja letak, kena tengok kesesuaian. Kalau kita katakan jadual kerja homework banyak. Okay, kalau homework banyak tu, okay, semakin tinggi homework, semakin meningkatlah dari segi student achievement mungkin boleh jadi. Tapi ada juga setengah kajian kata kalau homework tu meningkat, boleh jadi student achievement pun menurun. Sebabnya tak boleh nak fokus dalam banyak satu masa. Dia ada banyak justifikasi lah. Okay, itu berdasarkan dari segi konsep of variability. Dan semua tu boleh diukur melalui variance, standard deviation jugalah nanti. Okay, dan seterusnya untuk calculate the range, interquartile range and quartile deviation. Okay, kalau untuk range ni dia berdasarkan size value. So, okay, jadi size value ni formula dia adalah highest value minus smallest value. Highest minus smallest. Maknanya kalau katakanlah example, katakanlah ada 1, 2, 3 dan 4. Okay. Jadi yang highest value dalam kes ni adalah nilai 4. Okay, equal 4. Okay, minus yang smallest value daripada example ni adalah nilai 1. 4 minus 1, jadi range kita adalah 3. Okay, jadi untuk formula bagi range ni adalah the highest value minus smallest value. Okay, jadi kalau ada nombor yang paling besar dalam ungroup data tu adalah 10, 10, mana 10 minus yang lowest value berapa? Katakanlah 2. Okay, 10 minus 2 dapatlah 8. Okay, itu example bagi range. Okay, kalau untuk interquartile range ni melibatkan dari segi first quartile dan juga third quartile. Okay, yang Q1 dan juga third quartile. Okay, ni kita pernah belajar waktu chapter last chapter tu. Okay, untuk third quartile ni kalau untuk ungroup data dia ada formula lah 3n plus 1. Okay, divide by 4. Okay, lepas tu kalau first quartile ni n plus 1 divide by 4. Okay, jadi kita ada dua. Jadi untuk interquartile range ni formula dia adalah third quartile minus dengan first quartile. Okay, itu adalah formula bagi interquartile range. Okay, maknanya sekali kita nak dapatkan interquartile range, kita kena dapatkan dulu nilai bagi third quartile dan juga first quartile. Okay, tapi perlu ingatlah first quartile, third quartile ni sebenarnya kita kena susun value daripada yang smallest sehinggalah nilai yang paling highest. Dan kemudian sebabnya kita nak menentukan dari segi position data dahulu. Okay, sebabnya nilai formula yang kita dapat ni hanya dapat dari segi kedudukan data. Belum lagi dapat value lagi. Okay, nanti kita akan recap balik untuk next slide nanti. Okay, dan seterusnya untuk quartile deviation. Okay, ini daripada hasil daripada output yang awak dapat ni, third quartile minus first quartile ni perlu dibahagikan dengan 2 nilai dia. Okay, itu formula bagi quartile deviation.
Okay, dia saling berkait rapat lah dengan interquartile range ni. Okay, dan seterusnya untuk calculate the mean deviation, variance dan juga standard deviation. Okay, untuk mean deviation ni daripada 3 elemen ni, mean deviation, variance, standard deviation ni, mean deviation yang paling kurang useful lah. Dari segi usefulness tu dia yang paling kurang. Sebabnya dari segi kepentingan sama ada kita nak menentukan forecasting ke hypothesis testing ataupun quality control, mean deviation ni tidak memberi impak yang besar lah dalam sesuatu kajian. Tapi kena ada appreciate lah sebab melalui method mean deviation lah tertubuhnya method variance dan juga standard deviation. Okey, sebab itulah kita masih lagi belajar dari mana dari segi pengenalan awal sebelum adanya variance and standard deviation ada mean deviation dulu lah. Okey, dan seterusnya find the coefficient of variation ataupun CV and interpret the result. Okey, yang ni berkait rapat dengan sample standard deviation lah. Sample standard deviation berhaiga dengan sample mean darab dengan 100. Yang ni kita nak tahu dari segi consistency. Sejauh manakah konsistensi result yang kita dapat. Adakah output yang kita dapat ni sebenarnya konsisten tak dengan output. Okay, sebabnya kadang-kadang dia berubah mengikut nilai mean. Jadi nanti kita akan misalnya. Okay, dan seterusnya barulah kita find the coefficient of determination. Simbol parameter bagi ataupun simbol bagi coefficient adalah nilai R square. R kuasa 2 ataupun setengah pengkaji yang mengatakan coefficient of determination ni adalah square multiple correlation. Square multiple correlation. Okay. Square multiple correlation. Itu adalah nama lain bagi coefficient of determination. Okay, masuk coefficient of determination ni kita nak tahu sejauh manakah impak kajian kita. Adakah kita tahu, okay, katakanlah service quality memberi kesan kepada student satisfaction. Tapi sejauh manakah keberkesanan, sejauh manakah impak service quality ni boleh memberi kesan kepada pelajar, kepuasan pelajar. Adakah 20%, 30%? Jadi ada formula ni sendirilah sebenarnya. Okay, yang ini daripada R square. Okay, dan seterusnya dari segi application of statistik lah yang membabitkan dari segi mean, standard deviation, variance, coefficient of variation. Yang ini lebih kepada untuk tahu dari segi konsistensi. Yang ini kita akan dapat dalam mean. Daripada nilai mean ni kita boleh compare antara beberapa faktor yang ada ni, faktor manakah yang paling dominan, yang paling penting untuk mengukur konstruk. Dan ini adalah standard deviation dan juga variance yang digunakan untuk tujuan hypothesis testing nanti. Okey, kita terus kepada example lah. Okey, ni example 5.1. Okay, find the range for the following data. Okay, ini adalah data bagi ungroup data. Okay, ungroup data. Jadi untuk ungroup data ni, jadi bila melibatkan range ni dia hanya untuk kita identify which value is the largest and then the smallest value. Okay, maknanya dalam case ni bagi example 5.1 ni adalah the highest value is 38.16. Okay, 38.16 minus the smallest value ialah 9.77. Okay, yang ni dalam kali 9.7. Boleh didik ni. Sepatutnya 9.77 sahajalah. Okay, tak ada 5 belakang ni. Okay, 38.16 minus 9.77. Okay, jadi sebenarnya dalam kes ni dia dah susun lah. Tapi untuk range ni kita tak perlu susun kedudukan value. Sebab range ni formula dia hanya untuk kita tentukan skala dia berapa, jumlah dia berapa. Okay, daripada yang paling tinggi sehinggalah yang paling lowest value. Okay, yang ni, yang range ni. Okay, dia range ni adalah berdasarkan daripada X value S. X value, bukannya daripada frekuensi. Yang ni S lah. Katakanlah soalan, okay, ni S, ni F. Okay, katakanlah soalan, okay, S, okay, ni X tu katakanlah nilai 1, 2, okay, 3, 4. Okay, ni nilai S. Dan frekuensi ni katakanlah ni sini 2, sini 3. Okay, sini 4, sini 9. Contoh. Jadi bila kita diminta untuk dapatkan nilai range, bukan tengok pada frekuensi. Kita bukan tengok pada frekuensi, tapi kita tengok pada nilai X, observed value. Yang ni. Contoh macam ni adalah observed value, data. Maknanya kalau range dalam case ni example dia adalah yang highest value 4,
minus yang lowest value adalah 1. Jadi 3 lah maksudnya. Okay, jangan pula awak ambil yang dekat frekuensi yang highest value tu 9, lepas tu minus yang smallest 2, 7. Salah lah. Okay, kena tengok pada nilai S. Yang ni S, observe value. Sebab formula untuk value, bukan pada frekuensi. Okay. Okay, dan ni example 5.2 pun samalah sebenarnya. Okay, sama ni. Okay, kalaunya ada group data, dia melibatkan dari segi upper boundary of highest class minus dengan lower boundary of lowest class. Okay, kalau katakanlah data, okay, katakanlah data yang ni, okay, yang ni kelas interval, okay, saya tu kelas interval, okay, kelas interval, lepas tu ada nilai okay, frekuensi, ada frekuensi, okay, kelas interval katakanlah 10 hingga 19, okay, lepas tu 20 hingga 29, lepas tu 30 hingga 39. Okey, jadi yang upper boundary bagi highest class ni adalah, yang highest class adalah sini, 30 hingga 39. Jadi bila upper boundary dia adalah, makna kita assume next row adalah 40, betul. Jadi maknanya upper boundary dia adalah 39.5. Okey, kalau yang lower boundary of lower class, maksudnya daripada lowest class, lower boundary dia sebelum 10, maknanya 9.5. Okey, 9.5. Okey, jadi result bagi range adalah 39.5 minus 9.5, kita akan dapat 30 lah. Mana range bagi case ni adalah 30. Okey, ni example bagi yang group data. Okey, yang ni bagi group data. Yang tadi tu untuk ungroup data. Okey, bila group data ni dia ada nilai kelas interval kan. Okey, yang ni bergantung kepada yang upper boundary from the highest class minus lower boundary of the lowest class. Okay, tu dari segi formula dia. Okay, tengok yang ni dalam kes ni highest class ni 30 to 39. Maknanya selepas pada 39 tu mestilah 40 sama, mesti sama. Class size tu mesti sama. Jadi di antara 39 dan 40 tu adalah 39.5. Dan kalau yang lowest class adalah 10 to 90. Jadi sebelum 10 tu adalah 9.5. Okay. Okay, ni adalah formula bagi interquartile range. Okay, yang third quartile minus dengan first quartile yang saya bagi tahu tadi. Okay, yang ni untuk quartile deviation. Okay, yang ni half daripada ni. Quartile deviation. Okay, ataupun sesetengah dipanggil semi interquartile. Okay. Jadi untuk example ni, okay, find the interquartile range and quartile deviation of the following data. Okay, daripada kes ni, mula-mula sekali step yang pertama kena buat apa ni? Step 1 ni. Step 1 maknanya kita kena susun dulu data. Arrange, kita susun daripada yang smallest, lowest value, sehinggalah kepada yang highest value. Okay, highest value. Okay, dalam kes ni dia belum susun lagi, jadi kena susun lah. 9, lepas tu 11, lepas tu 13. Okay, sini 13, sini 14. Okay, 15, 17, 18. Okay, sini. Okay, 18. 18. Okay, pasal ada lagi 18. Ada lagi 18. Lepas tu, lepas pada 18 ada nilai 20. Okay, ni 20. Lepas tu ada nilai apa lagi? 37. Okay, 37. Ke 50. Ada lagi? Ke saya? Tapi tak apa. Okay. Jadi last kali tu pada ni lah nilai dia. Kerana nilai lepas kita susun. Okay, jadi menggunakan formula bagi untuk ungroup data. Ini adalah ungroup data. Kalau ungroup data, kita formula dia adalah n plus 1 untuk first quartile. N plus 1 divide by 4. Okay, first quartile. Jadi dalam kes ni ada 14. Number of observation ada 14. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 61 ni adalah 14. Okay, 14 plus 1 divide by 4, kita akan dapat 3.75. Ataupun kita bila assume kedudukan value itu adalah 4. Maknanya value kedudukan nombor 4. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi first quartile dia adalah 14. Okay, next untuk third quartile. Okay, formula. Okay, jadi kita akan dapat 11.25. Bila kita assume
Jadi dapat nombor 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 37. Jadi untuk interquartile range ni maksudnya third quartile equal to 13.7 minus first quartile adalah 14. So kita akan dapat nilai 23. Okay, so the 23 is the range, is the interquartile range. Jadi bila kita nak dapatkan outcome bagi quartile deviation ni, sebab dia minta untuk quartile deviation juga, maksudnya output daripada 23 ni kena bahagi dengan 2. Okay, iaitu formula bagi quartile deviation. Okay, jadi equal to 11.5 lah. 11.5 kan dia. Okay, ni untuk quartile deviation. Okay, ni untuk interquartile range ni. Okay. Okay, seterusnya. Okay, yang ni samalah. Okay, yang ni kita kena susun dulu lah. Okay, jadi bila kita susunkan boleh try lah guna. Okay, yang ni kalau yang ni dia dah sesuai. Okay, dia dah susun dah value. Okay, boleh guna formula yang sama lah untuk interquartile range ni. Okay, n plus 1. Okay, divide by 4. Okay, berapa dapat? Okay, dapat berapa? Okay, dan ni ada sama 14 observation. Okay, jadi kedudukan nombor 4. Betul nombor 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni 13.8. Okay, bagi first quartile. Okay, next untuk third quartile adalah nombor 11. Okay, nombor 11. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 21.49. Okay, minus 22. Okay, minus 21.49 minus 13.8. Barulah kita akan dapat nilai bagi interquartile range 7.69. Untuk quartile deviation barulah kita divide by 2 lah, dapatlah nilai 3.85. Okey, senang ni. Okey. Okay, seterusnya untuk mean deviation ataupun average absolute deviation. Okay, is calculated by summing up the difference between each observation and the mean. This value is then divided by the number of observation. Okay, yang X ni merujuk observe value lah. Observe value ataupun dia panggil observation. Kalau nilai dia bagi dekat following data, contoh tadi lah 9.77, lepas tu ada 10.8, lepas tu ada 11.5. Okay, itu adalah observe value. Itu adalah nilai X. Okay, jadi mean ni kita kena guna formula bergantung kepada ungroup dengan group data lah. Kalau ungroup data, kita guna formula apa? Okay, total S, summation S bahagi dengan N. Okay, itu bagi ungroup data. Kalau yang group data, dia Fs. Okay, total Fs bahagi dengan total F. Okay, boleh. Okay, jadi untuk dalam kes ni, okay, jadi dia ada bagi nak kalau tengok sini adalah kita panggil absolute value. Okay, yang pagar untuk pagar. Absolute value ni maksudnya, kalau katakanlah kita dapat output negative 5, okay, jadi equal, bila ada absolute value tu akan jadi bersamaan dengan nilai 5. Okay, kalau dapat negative 2, absolute value akan jadi 2. Okay, dia masuk absolute value ni, dia akan positifkan mana-mana semua negatif. Manakala value yang dapat negatif akan dapat positif lah. Kalau dah positif, kalau dah absolute value 2, jadi tetap nilai 2 juga sama. Mana absolute value ni untuk bantu daripada nilai yang negatif jadi positif. Okay, itu maksud dia. Okay, tengok pada example ni. Okay, find the mean deviation for the following data. Okay, mula-mula sekali daripada formula ni kita tengok okay, total S minus mean. Okay, mean okay, bahagi dengan number of observation. Okay, number ni lah. Okay, mula-mula sekali kita cuba dapatkan nilai mean. Okay, berapa kita dapat nilai mean? Okay, untuk mean, okay, maksud kita akan dapat 12 plus 6 plus 3, okay, plus until 11. Okay, berapa awak dapat ni? Cuba kira berapa dapat
57. Okay, 57. Okay, dapat 57. Okay, jadi total 57 bagi min. Okay, ini untuk min dapat 57. Jadi X ni merujuk pada nilai ni lah. Okay, jadi buat kurungan ni 12. 57 tak belum dapat min lagi, baru dapat total. Okay, bahagi dengan number ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 57 bagi 7 berapa ni? Saya nak dapat min dulu ni. Okay, 57 by divide by 4, divide by 7. Ada berapa ni? 8.14. 8.14 kan? Okay, 8.14. Okay, 8.14 tu adalah nilai min. Bukan tadi tu 57 tu total, baru total semua ni. Okay, bagi dengan 7 dapat 8.14. Okay, jadi yang X ni adalah 12 minus min 8.14. Okay, ni absolute value plus, sebab total kan. Sebab total kena plus lah. Plus C, okay, C minus 8.14. Okay, plus 3. Okay, 3 minus 8.14 dan repeat lah step ni sampai akhir sekali. Okay, sampai akhir sekali 11 lah. 11 minus 8.14. Okay, jadi last sekali barulah lepas dapat total untuk semua ni, barulah divide by n. Ada berapa? Ada 7. Jadi awak akan dapat output dia lah. Okay, mana ke dia ni? Okay, ni ada ni ya. Okay, 8.14. Okay, divide by 7. Last sekali awak akan dapat nilai dia 2.45. Okay, dia kena ada modulus tu. Kena ada kurungan modulus tu. Modulus. Kena ada. Sebab akan ada nilai yang negatif. Contohnya ni salah sikit lah. Okay, yang ni contohnya 3 minus 8.14. Okay, kita sepatutnya akan ada negatif lah, jadi akan positif nilai dia. Mana-mana nilai yang negatif akan jadi positif. Okay, ni ada 3 value ni. Tidak akan dapat nilai 2.45. Okay. Okay, ini pun dia ada explain lah. Mean deviation does not have the mathematical properties required. It is not useful in other statistical work such as hypothesis testing, forecasting and quality control. Okay, yang ni kalau untuk hypothesis testing kita akan belajar nantilah sama ada signifikan ke tak signifikan ke. Okay, kalau degree nanti lagi detail. Kalau untuk forecasting ni lebih kepada peramalan. Kita nak tahu kita nak mengkaji daripada indikator yang kita ada ni, adakah esok cuaca akan hujan? Adakah esok akan banjir? Yang itulah kita nak meramalkan. Selalunya kalau bidang ni panggil stokastik. Bidang stokastik untuk mengkaji cuaca. Okay, kalau bidang ekonomi adalah dari segi bursa saham BSKL tu nak tahu turun ke naik ke turun, dia bergantung kepada forecasting. Kalau quality control ni selalunya kerja di bahagian perkilangan ataupun mana-mana, bukan selain pada kilang lah, ataupun mana-mana company yang mengeluarkan produk. Contohnya kita nak tahu dari segi supply and demand. Okay, kita tahu, okay, katakanlah daripada ni kita nak keluarkan kereta Honda City. Okay, daripada demand itu mengatakan ada kita perlukan ada 100 kereta Honda. Jadi kita nak tahu, kita nak kawal, kita nak kontrol, kena keluarkan produk pun dengan sebanyak lebih sikit lah ataupun 110 ke untuk memenuhi keperluan, demand, permintaan. Jadi takkanlah kita bila demand ada 100 tapi kita keluarkan produk 10 sahaja. Jadi sebab itulah kena ada method lah untuk quality control. Yang ni untuk quality control. Ada sesetengah dia panggil statistical process control ataupun dia panggil experimental design. Yang ni untuk mengawal daripada lebihan produk lah. Okay, ini selalu melibatkan kerja-kerja dekat perkilangan atau mana-mana company yang keluarkan produk. Okay, dekat lab pun dia akan guna proses ni lah, quality control. Okay, seterusnya. Okay, barulah kita masuk untuk population variance for ungroup data. Okay, kena ingat untuk population ni, untuk variance ni dia ada 2 jenis lah. Satu untuk population, satu lagi untuk sample. Dan memang adalah untuk ungroup data. Data ada 2 jenis lah, untuk group dengan ungroup data. Okay, ini adalah formula bagi population variance. Okay, population variance. Okay, yang ini formula bagi population variance.
Okay, kalau sample variance, dia beza dia sedikit sahaja sample variance. Kalau sample variance, dia akan beza dekat ni. Kalau population, dia 1 divide by n. Tapi kalau untuk sample, 1 divide by n minus 1. Okay, ini untuk sampel S. Untuk sampel variant. Beza dia dari segi sini je. Tapi dekat atas ni samalah. Okay, itu perbezaan antara population dengan sampel variant. Okay, jadinya N ni adalah number of observation ataupun total. Total of observation. Yang ni bagi untuk ungroup data ni, kena ingat. Yang ni untuk ungroup data. Kalau yang group data, dia akan ada jadi FS lah, yang ada frekuensi darat dengan midpoint. Tapi kalau ungroup ni, dia tak ada midpoint. Dia terus kepada nilai S. Okay, dia nilainya 1, 2, 3 tadi lah yang belum ada table, belum ada frekuensi. Okay, jadinya S ni okay, observation of value, total number, ni total sum of all value, mu ni adalah population mean. Okay, yang ni adalah population mean. Jadi maknanya bila kita nak dapatkan output bagi population variant ni, ini adalah variant, maksudnya sangat berkait rapat dengan nilai population mean. Kalau salah population mean, salahlah population variant. Dan kalau untuk dapatkan nilai bagi population standard deviation ni, kalau simbol bagi variant adalah sigma kuasa 2, kalau standard deviation adalah sigma sahaja. Jadi nilai daripada ni, awak kena square rootkan dia lah, population variant. Okay, ni kena square rootkan dia. Square root population variant akan dapatlah nilai untuk standard deviation. Okay, kita tengok pada example ni. Okay, find the population variance and standard deviation for the following data. Okay, mana untuk mean, kita dapatkan mean dululah berdasarkan ni, mean. Okay, jadi 2 plus 12 plus 7 plus 5 and 9. Okay, divide by 5, last kali kita akan dapat 7. Okay, this is the value for the population mean. Okay, dan seterusnya, barulah kita tengok, kita boleh substitute pada value ni lah. Okay, ni formula. Formula tadi, yang population variant. Okay, 1 divide by n. N tu ada 5 observation. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 observation. And then, total X ni adalah nilai observed value ataupun observation yang tadi lah 2. 2, 12, 7, 5 and 9. Okay, 2 minus dengan mu tadi yang kita dapat adalah 7. 7. Okay, jadi 2 minus 7 kuasa 2 minus, bukan minus, sum, total. Total ni sum. Silap ni, sum. Okay, sum. Okay, 12 yang observed value minus dengan mean 7 kuasa 2 plus, okay, plus, okay, 7 minus 7 kuasa 2 plus, okay, yang ni salah agak ni. Okay, plus, okay, last kali kita akan dapat nilai bagi population variance adalah 11.6. Okay, 11.6. Okay, sigma kuasa 2. Jadi kalau untuk dapatkan nilai untuk population deviation, population standard deviation, maksudnya sigma sahaja. Okey, jadi kita kena square rootkan sigma kuasa 2. Okey, sigma kuasa 2 jadi maknanya square root 11.6 kita akan dapatlah 11.6, kita akan dapat nilai bagi population standard deviation. Okey, ini adalah output dia. Okey, 3.41. Okey, ini adalah population standard deviation. Okay, boleh. Dan yang bawah ni adalah alternative formula lah bagi untuk dapatkan population variance. Okay, yang ni formula ni boleh guna jugalah, tapi yang selalu yang usually common use yang ni lah. Okay, jadi kalau saya better guna yang ni pun tak apa. Sebab kita bergantung kepada formula. Kalau kita tak faham dari segi susun atau formula, takut salah lah. Okay. Yang common use yang ni lah. Tapi sebenarnya dapat, bila guna yang ni pun dapat output yang sama lah. Memang senang. Tapi takut nanti awak main kalut-kalut. Okay, yang ni. Jadi kalau kita tengok sini maknanya, kalau kita salah dekat population mean ni, output dekat population variance pun akan salah. Sebab dia bergantung pada sini. Mean. Lepas tu untuk standard deviation, dia bergantung pula kepada nilai population variance.
Selalunya markah tinggi, tapi bila kita ada buat mistake daripada awal, habis semua. Sama macam NMAX lah. NMAX kalau kita silap daripada basic lagi, daripada atas lagi, bawah salah. Tu dari segi mistake yang selalu kita buat lah. Saya pun pernah belajar dulu NMAX tu. Tu lah, kalau silap daripada awal, habis lah. Okay, dan seterusnya, berapa minit 30 minit dah. Boleh lagi tak? Boleh lagi kan? Boleh. Okey, kita nak habiskan untuk sampai formula Googie lah. Okey, seterusnya untuk population variance standard deviation bagi group data. Tadi untuk ungroup data. Ini formula ya. Formula. Fs kuasa 2 minus mu kuasa 2 ni. Ini formula bagi population variance. Sama jugalah dengan case standard deviation, kita ada kena buat square root lah daripada population variance ni. Okey, ni example silap. Kalau soalan selalunya akan ada nilai untuk x sahaja, x dengan f frekuensi. Yang ni midpoint ni sepatutnya dipindahkan sini lah, saya silap ni. Ini patut pindah sini. Sebelah lah ada nilai x dan juga frekuensi. Untuk midpoint tu dah tahulah caranya kan. Yang ni untuk kita cuba settle bagi yang group data. Yang ni untuk midpoint, mana di antara nilai bagi kelas interval dia adalah 3. 3 ya, 6 divide by 2 ada 3, lepas tu 6. Plus 2, 12, 18, lepas tu divide by 2 kita akan dapat 9. Mana size kelas tu mestilah sama lah, beza 6. 6. Maksudnya sini akan jadi 9, 15, 21, 27, 33. Ini adalah midpoint bagi setiap kelas interval. Jadi saya tulis baliklah formula bagi population variance. Saya tulis balik. Sigma kuasa 2 1 over n total f x kuasa 2 minus mu kuasa 2. 1 over n. N di sini maksudnya adalah bersama dengan total frekuensi. N. Formula bagi n ni adalah total frekuensi. Jadi total frekuensi kita sini. 2 plus 4 berapa? 6, 16, 28, 36 akan jadi total frekuensi equal to 40. 40. Jadi seterusnya dekat formula ni apa lagi patut kita kena tambah? Dia ada mu. Mu di sini maksudnya mu formula dia apa? Total Fs bahagi dengan total frekuensi. Ini formula bagi mu, mi. Jadi dalam kes ni patut kita kena ada jugalah untuk Fs. Total Fs kena ada, lepas tu total F. Sekarang ni total F kita berapa? Maksudnya sekarang ni S. Ni S. Ni patutnya kelas interval lah. Sini kelas interval. Ataupun kelas boundary. S. Fs 3 multiply with 2 dapatlah 6. 6. Lepas tu 36. Lepas tu 150. Lepas tu 21 multiply with 12 dapat apa? 252. Lepas tu 216. 252. Lepas tu last sekali apa? 132. Jadi dapatkan total bagi Fx ni. Total Fx berapa total Fx? Berapa dapat total Fx? 792. 792. Jadi untuk ni kita dapatlah ni. 792 bahagi dengan total F 40. Jadi dapat berapa? 792 bahagi 40.
19.8. Okay, 19.8. Okay, jadi kita pun dah dapat nilai mean bagi ni. Population mean. Okay, sekarang ni settle untuk part ni. Yang belum settle adalah dekat fx kuasa 2 ni. Okay, jadi yang ni lah kita kenal. Jadi untuk fx ni, okay, ni x kuasa 2, fx kuasa 2. Okay, jadi yang kita dapat ni baru untuk nilai x sahaja ni. Okay, kalau x kuasa 2 maksudnya 3 kuasa 2 apa? 9. Okay, lepas tu 9 kuasa 2, 81. Lepas tu 15 kuasa 2 berapa? Berapa 15 kuasa 2? 125. Lepas tu apa? 21 kuasa 2. Lepas tu 27 kuasa 2. Dan last kali 33 kuasa 2. Okay, jadi maksudnya bila fx ni, 2 ni, yang f ni, 2 darab dengan 9. 9 lah x kuasa 2. Okay, jadi sini adalah 18. Okay, lepas tu kalau yang ni, 4 ni, 4 darab dengan x kuasa 2, 81. Okay, 81. 81, jadi kita dapat apa? 324. 324. Lepas tu apa? Next. 125 darab dengan 10 dapat 125. 125 kuasa 2. 1250. Berapa? 1250. 1250. 1250. Dan seterusnya. Dan sekali aku pun dapatlah total fs. Total fx kuasa 2. Fx kuasa 2. Okay, kalau nak senang, awak bolehlah create salah satu lagi table untuk x sahaja. Okay, x kuasa 2 lah, senang. Yang tadi ni baru untuk x. Lepas tu create lagi satu kolom untuk x kuasa 2 ni. Lepas tu awak boleh darab dengan f teruslah. Okay, jadi berapa dia total fx kuasa 2 ni? Apa? Seribu 072. 18,072. 18,072. 18,072. Okay, jadi kita pun dah salah. Okay, 1 M 1 per 40. Okay, 1 per 40. Total fs square adalah 18,072. Okay, minus dengan mu 19.8 kuasa 2. Okay, ni mu kuasa 2. Jadi kita akan dapatlah sekali berapa? 59.76. Okay, selesailah baru untuk population variant. Okay, sigma kuasa 2, population variant. Jadi bila untuk dapatkan result untuk population standard deviation, square root kan 59.76. Jadi last sekali akan dapat 7.73. Okay, settle. Untuk population variant dan juga standard deviation. Okay, boleh. Okay. Okay, jadi yang ni sample variance for ungroup data macam tadi lah saya explain tadi, dia ada beza dia divide by n-1. Okay, itu sahaja beza dia dan menggunakan simbol S. Tadi kalau kita guna population guna parameter yang sigma ni lah. Kalau untuk sample dia guna S lah. Okay, ni formula bagi sample variance. Okay, yang ni saya pun dah upload dalam Eclipse, boleh refer lah untuk formula ni. Okay, saya pun dah upload dalam Eclipse, boleh guna lah. Okay, yang ni bagi ungroup data lah. Okay, sample variant dan juga standard deviation bagi yang ungroup data. Okay, ni formula bagi yang ungroup data.
Okay. Okay, mula-mula sekali kita ni lah. Okay, 1, okay, 1 divide by 4 minus 1. Okay, ada 4 observation. Okay, ada 4 minus 1. Okay, 79 tu adalah total value bagi S. Okay, ni total 1 plus 7 plus 2 plus 5. Okay, dapat 15 untuk bagi total S. Bila kuasa 2, okay, kena kuasa 2 yang ni lah. Okay, 1 kuasa 2 plus okay, 7 kuasa 2 last kali dapat 79. Okay, 79 minus yang 15 tadilah nilai S. Kena ingat ni beza antara kuasa 2 luar kolom ni. Maksudnya kalau luar kolom ni kita kena dapatkan sum dulu. Sum observed value barulah kita kuasa 2 kan dia. Tapi kalau macam ni dia kuasa 2 daripada awal lagi lah sebab tak ada kurungan. Macam ni ada kurungan lah. Okay, kuasa 2 tu di luar. Okay, takut tukar lah. Okay, divide by 4. Okay, last sekali akan dapat 7.583. Okay, ni bagi ungroup data. Okay, ini samalah bila square root dapat nilai 2.754. Okay, beza antara sampel dengan population formula dekat sini sahajalah. Okay, formula dekat sini sahaja. Okay, yang ni boleh praktis lah yang ni. Okay. Yang ni boleh saling soalan terala buat sendiri. Buat kat rumah masing-masing. Ambil soalan ni, try kira sendiri. Yang ni boleh try untuk guna formula bagi sampel varian lah. Dia kena ingat, kalau soalan dia akan bagi tahu sama ada awak akan guna population ataupun sampel varian. Dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu macam ni, akan bagi tahu sampel data. Maksud guna formula untuk sampel lah. Kalau dia untuk population gitu dia, population data. Jadi tak payah risau lah sama ada mana nak guna sampel ke population. Dia akan bagi tahu. Ada satu lagi tu nanti untuk yang ni lah saya akan bagi tahu lah. So, saya lupa isi attender. Tengah boleh lah isi lagi. Boleh isi lagi, boleh. Tak habis hari lah. Boleh isi lagi. Okay. Yang ni boleh try kira sendirilah. Formula dibagi ke? Kalau face to face dia bagi formula. Tapi sekarang ni kan buat online. Tak percaya, saya tak pernah buka buku. Memang buka buku pun. Tengoklah formula dalam buku tu. Okay, yang ni awak try buat exercise sendirilah kat rumah. Okay, awak buat exercise sendirilah. Okay, yang ni guna formula yang bagi sampel. Okay, awak buat exercise sendirilah. Sebab dia ada minta nak buat exercise kan. Kita bagilah exercise gini lah. Try buat. Okay, jadi ada apa-apa soalan tak? Habis ni?